Alright, first of all aku nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Effendis dengan sumbangan sebanyak RM9.90 dengan komen semoga dimurahkan rezeki dan sentiasa sukses selalu bosku. Masya Allah, terima kasih Effendis, dan doa yang sama juga saya doakan kepada anda. Seterusnya komen daripada Bukhari Sulkifli dengan sumbangan sebanyak RM23.90 dengan komen aku rasa sebenarnya pasal devil fruit ni datang dari pohon yang sama, simbol kepada impian, mimpi, cita-cita dan harapan setiap karakter benda hidup. Kalau orang tak percaya impian sendiri dan mimpi, mulalah bunuh diri bagai musnahkan impian itu. Kalau setiap keinginan manusia tu adalah devil fruit, puncak dia nikah. Kemusnahan impian tu kekecewaan yang boleh hapuskan happiness tu yang si Blackbeard punya. Blackbeard punya devil fruit maybe first corrupted by Im Sama. Aku rasa Im Sama, Gorosei semua ni order cedok dari manga Sailor Moon sebab laki tak baca. Gorosei tu yang geng-geng Sailor Moon tu yang diberi kuasa dan makin kuat bila bertukar. Im Sama tu Queen Beryl yang jadi jahat sebab cinta dia ditolak oleh Prince Endymion. Depa ni semua dulu protect dunia. Prince Endymion ni de facto dalam tim Sailor Moon. Maybe keturunan D dalam One Piece ini merujuk keturunan Prince dulu-dulu yang maybe Joy Boy. One Piece tu maybe buku cerita kisah pasal buah nikah. Tuan dia Joy Boy melawan Queen Beryl sebelum ni dalam keadaan clumsy, and masa Roger jumpa dan baca, buah tu masih dalam bentuk benih dan belum matang. Mungkin ada mention buah tu bila matang dia pilih pemakannya sendiri. Sebab tu Roger kata dia terlalu awal. Seterusnya daripada Salman Abdul Rahman dengan sumbangan sebanyak RM9.90 dengan komen sabahan sentiasa hadir. Ramai my brother, thank you so much Salman. Dan kepada korang yang nak bagi hadiah kepada kita orang, jangan lupa untuk komen dengan super thanks. InsyaAllah kita akan sorotkan komen korang itu dalam next video, okay? Terima kasih kepada korang yang selalu support channel ini. Mohon doa daripada korang semua supaya channel ini bertambah berkembang pada masa akan datang, InsyaAllah. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan menekan bell notification button supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Follow TikTok Kimis Converto untuk mendengarkan fakta-fakta dan teori-teori pendek dari aku. Sekiranya korang nak bagi hadiah kepada aku, jangan lupa untuk komen dengan nilai sumbangan super thanks seikhlas hati korang. Join membership yang bernilai RM5 sebulan untuk sertai 10 giveaway, access to one quality content dan menonton 1 jam awal video chapter review setiap bulan. Ayo kita bantu channel ini berkembang setanding dengan channel-channel curi yang ada di seluruh dunia. Say with me guys, Ikuzo Yarodomo. Joy orange, joy apple, mangga dan jambu batu. Joy untuk satu, joy untuk dua, joy untuk semua. What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum Malaysia, boy Kimis Converto, and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borak berkenaan dengan One Piece. Alright, kali ini kita nak berborak berkenaan dengan top 10 strongest mythical Zoan users yang ada dalam One Piece. Tapi untuk list ini aku hanya akan bahas melalui buah syaitonnya, bukan penggunanya, okay? Jadi tanpa melengahkan masa lagi, so jom let's proceed with the content. Di tangga yang ke-10, Stronger. Stronger adalah pemakan Uma Nomi model Pegasus, iaitu Devil Fruit Mythical Zoan yang membolehkannya berubah menjadi hybrid Pegasus dan Pegasus penuh sesuka hatinya. Oleh kerana dia sudah menjadi kuda, kuasa ini pada asasnya hanya membolehkan dia mengembangkan sayap dan terbang. Dan berdasarkan info ini, nampaknya dia akan mempunyai kepantasan dan kekuatan yang tersangatlah dahsyat, dan dibuktikan sedikit kuasanya apabila dia dapat membawa Doc Q dan Blackbeard semasa berada di udara. Walaupun kalau diikutkan agak mustahil untuknya membawa diorang berdua ni kan. Di tangga yang ke-9, Onimaru. Onimaru pemakan Hito Nomi model On Yudo, iaitu Devil Fruit Mythical Zoan yang membolehkan dirinya berubah menjadi yokai Sami penuh dan kacukan Sami Komagitsune. Begitu cara sebutan dia, sesuka hatinya. Onimaru mampu berubah menjadi humanoid yang besar yang dikenali sebagai Gyukimaru. Sebagai Gyukimaru, dia mampu bercakap sebagai seorang manusia. Sesuai dengan saiz dia, Gyukimaru mempunyai kekuatan yang sangat besar kerana dia boleh menyaingi kekuatan fizikal Zoro. Dia juga mempunyai kepantasan yang hebat, mampu menandingi ketangkasan Zoro. Walaupun dalam perlawanan mereka yang seterusnya dia dikalahkan oleh Zoro. Membayangkan dia mungkin mempunyai
mempunyai kelebihan dalam perlawanan. Pertama, kerana dia menangkap pendekar pedang itu dalam keadaan tidak berjaga-jaga. Di tangga yang ke-8, Katarina Devon. Devon pemakan Inu Inu no Mi model Kyuubi no Kitsune, buah syaitan jenis Mythical Zoan yang membolehkan dirinya berubah menjadi musang berekor 9 ataupun Kyuubi. Dengan power ini, dia boleh berubah menjadi klon orang yang lain yang serupa dengan Mane Mane no Mi. Tapi nampaknya kekuatan ini lebih menggerunkan dibandingkan dengan Mane Mane no Mi kerana ia juga mungkin akan meningkatkan lagi kepantasan dan strength untuk Katarina Devon ini. Di tangga yang ke-7, Orochi, si bangsat yang tak ada guna walaupun sesen. Orochi pemakan Devil Fruit Hebi no Mi model Yamata no Orochi, iaitu Devil Fruit Mythical Zoan yang membolehkan dirinya berubah menjadi ular berkepala 8 penuh dan kacukkan ular berkepala 8 dengan manusia sesuka hatinya. Dia terutamanya menggunakan kuasa ini untuk menakut-nakutkan orang. Sebagai pengguna Zoan, Orochi menerima peningkatan kebolehan fizikalnya walaupun dia tidak pernah dilihat menggunakan keupayaan fizikalnya dalam sesuatu pertempuran. Dalam bentuk ular berkepala 8, dia dapat menangani kerosakan yang besar pada biliknya dan menyerang orang yang berada di sana bersamanya. Dia juga cukup kuat untuk mengangkat seseorang dengan mudah hanya dengan mulutnya. Dengan kepala yang banyak dengan leher yang panjang, dia mempunyai keupayaan untuk menyerang dalam pelbagai arah sekaligus dan mencapai sasaran yang lebih jauh daripada yang biasa dia capai. Tambahan pula, dia dapat menyerang dan merangkap sasarannya dengan rahangnya yang agak kuat. Mungkin kelebihan terbesar power ini ialah ia membolehkan Orochi bertahan dengan pemenggalan walaupun dalam bentuk manusianya, walaupun dia mempunyai satu kepala lebih sedikit daripada sebelumnya. Memandangkan buah iblisnya memberinya 8 kepala kepada Orochi, jadi sesiapa yang memenggal kepalanya tidak mampu membunuhnya sehingga dia dikenakan 8 kali tebasan. Di tangga yang ke-6, Yamato pemakan Devil Fruit Inu Inu no Mi model Okuchi no Makami, di mana buah syaitan Mythical Zoan ini membolehkannya berubah menjadi a divine wolf serta kacukkan serigala dan manusia. Menurut Kaido, binatang ini adalah dewa penjaga negara Wano. Yamato makan buah ini semata-mata kerana kelaparan, kerana Kaido tidak berniat untuk dia yang memakan buah Devil Fruit itu. Sebagai Zoan, buah ini sangat menyokong kebolehan fizikal Yamato. Dia dapat bertembung hampir sama rata menentang Kaido yang merupakan seorang Yonko. Tambahan pula, sebagai haiwan karnivor, transformasi haiwan ini memberikan Yamato naluri pemangsa yang tinggi serta melengkapkan taring dan kuku yang sangat sesuai untuk pertempuran. Sebagai Mythical Zoan, buah ini memberikan kekuatan istimewa yang tidak dimiliki oleh serigala biasa. Yamato mampu menjana ais, menggunakannya untuk menambah senjata, mencipta perlindungan dengan perisai ais atau dinding, dan juga melepaskan letupan ais yang kuat dari nafasnya yang boleh bertembung sekata dan membatalkan letupan nafas api Kaido. Di tangga yang ke-5, Marco, si kepala nanas. Marco pemakan Tori no Mi model Phoenix. Devil Fruit Mythical Zoan ini membolehkannya berubah menjadi burung Phoenix dan kacukkan manusia Phoenix sesuka hatinya. Dia mempunyai penguasaan yang sangat baik ke atas transformasinya, membolehkan dia mengubah sebahagian tertentu badannya mengikut keperluannya. Kuasa ini adalah sumber nama panggilannya Marco the Phoenix. Sebagai Zoan, Marco menikmati peningkatan yang hebat kepada kebolehan fizikalnya, memperoleh kekuatan yang cukup untuk menghalang 2 pengguna Ancient Zoan yang sangat berkuasa sekaligus. Tambahan pula, sebagai Zoan jenis burung, Marco memperoleh sayap yang membolehkannya terbang dalam kedua-dua bentuk hybrid dan bentuk Phoenix penuh, serta kaki burungnya yang bercabang boleh digunakan untuk melakukan tendangan kuat atau menebas musuh dengannya. Marco boleh dengan bebas mencipta api kebangkitan biru dari mana-mana bahagian badannya walaupun belum sepenuhnya bertransform. Api Phoenix ini lebih kuat daripada api biasa dan mempunyai sifat penyembuhan yang luar biasa, iaitu semasa diselubungi api, Marco boleh memulihkan semula dirinya dengan pantas daripada hampir sebarang kerosakan fizikal yang diterimanya, seperti burung Phoenix yang dilahirkan semula. Adalah diperhatikan atau sekurang-kurangnya tersirat bahawa tidak kira apa kecederaan yang dialaminya, dia boleh pulih dengan hanya nyalaan api. Kuasa pemulihan yang begitu besar membolehkan Marco menangkis serangan yang sangat kuat dengan sedikit masalah.
mudah seperti tembakan peluru ringan Kizaru ataupun tumbukan magma Akainu. Marco juga boleh berkongsi api penyembuhannya dengan orang lain, membolehkan dia menyembuhkannya juga, malah beberapa individu sekaligus. Walau bagaimanapun apinya kurang berkesan pada orang lain selain dirinya. Yang keempat, Sengoku the Buddha. Sengoku pemakan Hito-Hitonomi model Daibatsu, buah syaitan jenis Zoan mitos ini membolehkannya berubah menjadi Buddha emas gergasi dan kacukkan manusia Buddha sesuka hati. Kuasa ini adalah sumber nama panggilannya, Sengoku the Buddha. Sebilangan Marine mendakwa bahawa mereka tidak pernah melihatnya menggunakan kuasa ini sebelum Marineford War. Sebagai seorang Zoan, Sengoku mendapat rangsangan yang besar terhadap kebolehan fizikalnya yang sudah mengagumkan semasa dalam bentuk Budanya. Dengan hanya satu pukulan penyambung secara tidak langsung, Sengoku dapat menyebabkan impak kemusnahan yang luar biasa di Marineford. Walaupun pukulan itu ditekan dan disekat oleh perut Luffy yang mengelembung Gear 3 dan dinding lilin Mr. Tree yang lebih kuat daripada keluli. Dia juga boleh melepaskan gelombang kejutan emas yang sangat kuat dengan tujahan tapak tangan. Ia cukup kuat untuk menghentam Blackbeard Pirate yang terdiri daripada beberapa penjenayah paling berbahaya dalam sejarah dan telah menyebabkan mereka terbang dalam jarak yang agak jauh. Dalam anime, gelombang kejutan emasnya cukup kuat untuk bertembung sama rata dengan gelombang kejutan gegaran yang dicipta oleh Gura-Gura Nomi milik Whitebeard. Di tangga yang ketiga, Kaido. Kaido pemakan Uo-Uo Nomi model Seiryu, buah syaitan jenis mythical Zoan yang membolehkannya berubah menjadi naga azur, ular penuh dan kacukkan manusia naga sesuka hatinya. Bentuk naganya adalah besar, kira-kira separuh saiz banda kecil, dan ditutup dengan sisik biru yang sangat tahan lasak, secara mendadak meningkatkan ketahanan semula jadi yang luar biasa tubuh Kaido. Bentuk manusia binatangnya memberikannya peningkatan besar-besaran pada kelajuan, ketangkasan dan mobilitinya, sambil meningkatkan lagi daya tahan yang luas dan kekuatan fizikalnya ke tahap yang lebih tinggi. Sebagai seekor naga, Kaido mampu mencipta awan khas yang dipanggil awan api dan menggunakannya sebagai pijakan, membolehkannya bergerak di udara. Awan ini juga boleh digunakan untuk mengangkat objek lain, bahkan mampu mengangkat seluruh pulau Onigashima keluar dari laut. Dia juga boleh melepaskan letupan api yang dahsyat dari mulutnya, yang dengan serta-merta boleh menyebabkan kerosakan yang besar, seperti seluruh gunung dan istana yang hancur yang berdiri di atasnya. Dengan menyedot api dalam bentuk naga di sekeliling badannya, Kaido boleh menyelubungi dirinya dalam lapisan haba yang sangat kuat sehingga boleh mencairkan bahan yang bersentuhan dengannya serta-merta. Selain daripada nafas apinya, Kaido juga boleh melepaskan serangan unsur lain dari mulutnya. Dia boleh melepaskan peti dengan menderu atau bilah angin tajam yang tidak kelihatan dengan bertiup. Dengan memutarkan badannya yang besar, Kaido boleh mencipta puting beliung yang boleh meletupkan musuhnya dari medan perang dan ke udara. Kaido telah menguasai kuasa buah syaitannya ke tahap yang boleh mengakses beberapa kebolehan drakoniknya tanpa perlu mengubahnya, seperti menghasilkan awan api untuk melayangkan Onigashima. Dia juga mampu melakukannya semasa bertarung dengan 5 ahli The Worst Generation bersama-sama dengan Big Mom. Di tangga yang kedua, Saint Garcia Saturn. Saturn atau namanya Saint Garcia Saturn adalah salah seorang Gorosei yang memegang jawatan sebagai Warrior God of Science and Defense. Sebelum ini, selama puluhan tahun, Oda telah menyembunyikan kekuatan, bahkan Devil Fruit-nya masih belum pun diketahui. Namun dalam chapter sebelum-sebelum ini, kita diberikan sedikit pendedahan tentang sosok lain bagi Saint Garcia Saturn ini dalam bentuk siluet. Maka pada saat itu, para penteori mula merasakan bahawa Saint Garcia Saturn adalah pemakan Devil Fruit. Namun ada juga beberapa pandangan yang menyangkalnya. Namun dalam chapter terbaru ini, kita akhirnya didedahkan dengan rupa lain milik Saint Garcia Saturn tersebut. Walaupun masih belum dikonfirmasikan, namun nampaknya Saint Garcia Saturn ini seolah-olah memakan Devil Fruit Mythical Zoan model Ushinomi atau nama lainnya Gyuki, yang merupakan yokai daripada dongengan Jepun Barat. Dan menurut dongengan tersebut juga, Ushi Oni atau Gyuki ini lazimnya selalu muncul di pantai dan menyerang sesiapa sahaja yang lalu di situ. Walaupun kita masih belum mengetahui kekuatan sebenar Devil Fruit milik Saint Garcia Saturn ini, tapi kita dapat melihat sekilas bagaimana kekuatan Devil Fruit ini, which is ketika setiap Marine yang berjawatan lebih rendah daripada Commodore, mereka ini tidak dibenarkan untuk menatap mata mereka ke arah Saint Garcia Saturn. Namun ada beberapa Marine yang telah
terlepas pandang melihat Saint Garcia Saturn. Lalu dengan hanya satu kelipan mata sahaja, Marine tersebut telah diletupkan kepalanya begitu sahaja. Dan kita dapat lihat Saint Garcia Saturn juga bahkan mampu menghasilkan satu circle magic yang dengannya dia telah muncul dari situ, membolehkan dirinya berteleportasi daripada kapal ke dalam Egghead Island. Di tangga yang pertama, Monkey D. Luffy. Luffy adalah pemakan Hito-Hitonomi model Nika yang akhirnya dia digelar sebagai Joy Boy atau Sun God Nika. Devil Fruit ini diperkenalkan setelah Luffy dikalahkan oleh Kaido, dan ternyata setelah itu Luffy sedar kembali. Dan yes, kita dapat tahu yang Devil Fruitnya bukanlah Gomu Gomu no Mi, tetapi ia didedahkan oleh Gorosei yang nama sebenarnya adalah Hito-Hitonomi model Nika. Gift 5 adalah kekuatan terbesar untuk Luffy sekarang dengan Devil Fruit ini, sehingga kan Luffy mampu menjadikan Kaido, Rob Lucci dan sekarang Kizaru juga dijadikan permainan untuknya. Kekuatannya sangat tidak masuk akal kerana ia adalah berdasarkan imajinasi Luffy. Untuk sementara, Luffy hanyalah membayangkan kekuatan yang seperti yang asal, iaitu getah. Bukan hanya persekitaran, bahkan musuhnya juga kadang-kadang boleh terkena efek imajinasinya itu. Dan yang lebih istimewa adalah dengan kekuatan Gift 5 atau bunyi Drums of Liberation, Luffy mampu mengembalikan semula kekuatan seperti asal. Dan maybe ini hanyalah permulaan untuk kekuatan Devil Fruit yang penuh misteri ini, kerana aku yakin akan ada yang lebih mengejutkan dan akan menerbeliakkan mata kita setelah Oda menunjukkan rahsia sebenar tentang Sun God Nika, aka Joy Boy, aka Luffy, aka Shibaka Sencho Shimawa Atakehi Aina puru-puru Atakama poka-poka Aobaka Mina Shimawa. Jadi itulah list aku berkenaan top 10 strongest users Devil Fruit Mythical Zoan. Dan jika korang mempunyai pendapat yang lain, korang boleh dropkan komen di bawah. Atakehi Aina puru-puru Atama poka-poka Aobaka. Naim 2811, kalau Im sama sikit punya kuat kuasa dia, main pangkah-pangkah aja orang yang dia tak suka dalam map tu. Kenapa dia tak letup je Laugh-Tale tu? Letup je lah Wano. Wano bukan ada kaitan dengan world government pun. Mesti dia tahu ramalan Joy Boy akan datang di situ. Aku rasa dia takkan buat selagi orang lain tak dedahkan dia. Sabu try nak reveal dia, orang tak kacau dia, dia tak kacau orang. Ha. Ayah mak dia bercarut pula. Tapi buat orang lain macam hamba. Tapi masa time Ohara baik pakai kuasa dia instead of panggil Buster Call. Ohara pun meletup masa diorang Dr. Clover nak reveal something. Okey, tu je nak cakap. Daripada Syadila Samsudin, another Devil Fruit yang aku rasa akan muncul ialah Fish Fruit, Squid Fruit model Kraken, iaitu Zoan, di mana pengguna boleh merubah menjadi sotong gergasi dan menghancurkan kapal serta boleh membuat pusaran air yang besar. Devil Fruit ini sesuai dimakan oleh Blackbeard kerana ada hint dari segi flag dan kru, di mana di flag Blackbeard ada 3 tengkorak dan 8 tulang, krunya pula ada 9. Ini menggambarkan anggota luaran dan organ sotong. Seterusnya daripada Gold Gatsby, bagi akulah boleh jadi ada Devil Fruit Mizunomi atau Devil Fruit Zoan yang boleh kawal air. Sebabnya Devil Fruit user bukannya langsung tak boleh kena air, dia orang just hilang keupayaan untuk berenang, nak minum, mandi boleh saja. Jadi berkemungkinan juga Devil Fruit user lebih allergic dengan air laut, yakni air masin, berbanding air sungai iaitu air tawar, since Devil Fruit user akan jadi lemah bila ada Sea Prism Stone yang resemble lautan. So guys, thank you so much kerana sudi melayan aku berborak dengan korang pada video kali ini. Yes, maybe tak semuanya tepat, but aku syukur sangat-sangat kerana korang sentiasa support aku. So that's all I have untuk perkongsian kali ini. But before I end, sedikit renungan. Kebahagiaan sebenar adalah apabila kita jadikan diri kita sebagai kompetitor terbesar untuk diri kita. Dengan ini, kita tidak lagi peduli untuk dinilai siapa-siapa. Kita boleh berada di dalam sebuah bilik yang dipenuhi jutaan orang yang membenci kita. Bukan kerana kita bencikan mereka, tetapi kerana kita sekarang sedang bersaing dengan diri kita sendiri. Pelumba hanya terinspirasi untuk memintas orang yang berada di hadapannya. Dia langsung tidak mengendahkan penonton yang diam dan tidak bersorak. Penonton yang sedang mengutuk-ngutuk dirinya kerana di kepalanya hanyalah untuk memintas untuk menjadi number 1, menjadi terkehadapan, leading, beating semua kompetitornya. Yes, memang kita akan rasa sunyi pada ketika itu, namun itulah harganya apabila kita mula membuat keputusan untuk membaiki diri kita dan akhirnya suatu hari nanti
akan datanglah suatu masa itu, mereka-mereka yang menghina kita dahulunya, mereka-mereka yang mengutuk kita dahulunya akan mula datang dan menceritakan kepada teman mereka bagaimana mereka mula bertemu dan mengakui bahawa mereka adalah teman rapat kita. And until then, my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi